Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Hari ni tak ada tema. Hari tu tema hijau kan? Hari ni tak ada tema InsyaAllah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah yang telah mengizinkan kita untuk bersama sekali lagi pada hari ini dalam diskusi buku Petunjuk Nabi pada muka surat 29 insya-Allah. Kita dah baca sifat umum ibu-ibu Sifat umum berkaitan dengan Nabi dan Rasul. Dan hari ini kita nak pergi kepada setiap Nabi dan Rasul itu ada sedikit perbezaan. Ada sedikit kita panggil nama apa? Spesialis lah. Macam orang kalau doktor, bila dia sampai kepada pakar, kalau di MO umum kan, general je. Maksudnya kalau demam pun dia, sakit perut pun dia, gatal-gatal kulit pun dia. Tapi bila sampai kepada spesialis, sakit kulit doktor lain, jantung lain, darah tinggi lain, tulang lain. Sebab apa dia dah memfokuskan kepada sesuatu lebih tinggi lagi lah. Beginilah setiap spesialnya para Nabi dan Rasul, dia ada sedikit perbezaan di antara satu dengan yang lain. Beza macam mana Ustazah? Dari sudut sebelum ni kita baca amanah mereka sama, benar mereka sama, iman mereka sentiasa meningkat, itu sama. Tapi Allah bagi mereka ni ada sedikit perbezaan antara satu dengan yang lain. Mungkin ada yang seorang ni dari sudut bezanya, kehebatan mereka dari sudut wajahnya yang handsome, yang tampan. Ada pula yang Allah bagi kelebihannya dari sudut sabar. Macam mana nak buktikan sabarnya tinggi? Sebab Allah uji sakitnya benar-benar dahsyat. Jadi terbukti sabarnya tinggi. Ada pula Allah bagi kelebihan kekuasaan, pemerintahan, bukan sahaja di dunia dengan manusia, tetapi di atas muka bumi Allah ni dengan haiwan, dengan angin juga ada perbezaan berbanding dengan yang lain. Ada juga yang kelebihan mereka adalah dari sudut jasad ataupun badannya. Badannya besar, kuat, kita kata sasa. Semua perbezaan ini ibu kita nak tengok hari ini sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan suatu perkara kepada umat manusia seluruhnya. Kalau nanti ada yang seolah-olah mencari alasan di hadapan Allah, dia beralasan macam-macam. Manusia lah kan, kadang-kadang tak ada sebab pun dia boleh create sebab tu. Bila dia nak beralasan, akhirnya orang lain yang salah, kita betul tak? Jadi itu sifat manusia. Allah SWT sudah menyediakan jawapannya daripada awal. Kalau nanti di hadapan Allah ada manusia yang dia cuba beralasan, misalnya kata, wahai Allah, aku tak boleh beriman kepada kau, tidak boleh menjadi orang yang taat. Kerana apa? Kerana aku miskin. Alasan dia. Itu dia punya, kita kata apa? Dia carilah, apa orang bagi nama apa cari alasan apa yang apa? Tali apa? Benang
menegakkan benang yang basah. Begitu. Menegakkan benang yang basah. Tak ada apa pun tapi dia cuba juga untuk cari. Jadi kalau dia kata dia miskin, dia tak boleh beriman, ada tak hujah dia? Hujah dia tu kuat tak? Allah sediakan jawapan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan miskin. Ada nabi yang hidup dalam keadaan miskin. Miskinnya bagaimana? Nabi kita hidup sehari kenyang, sehari lapar, ibu-ibu. Maksudnya kalau semalam dah makan, hari ni tak ada dah, puasa dah. Esok makan, itu pun makan bukannya makan yang beria. Kalau kita baca sirah dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi makan daging, makan kambing. Itu Nabi makan, ibu-ibu, dalam satu tempoh masa yang biasanya panjang bila dijemput oleh tetamu. Ada sahabat-sahabat yang nak jamu Nabi, dijemput, itu sekali-sekala. Tapi di rumah Nabi paling hebat pun sarit. Sarit apa, ibu-ibu? Sarit ni dia punya, bagusnya sarit ni dia macam kuah tau, kuah cicah. Kalau kita, saya tak tahulah macam mana. Sebab dia macam dal. Maksudnya dia ada kuah-kuah sikit, tapi dalam tu ada semua benda. Dia ada daging kecil-kecil. Dia ada kekacang, dia ada kalau sayur-sayur tu kan dipotong kecil-kecil, ada dalam tu. Itu sarit. Sarayadal. Yang paling hebat pun Nabi makan sarit lah. Sampai Nabi kata Aisyah itu, Sayyidatina Aisyah, punya dia bagus seperti sarit melebihi pelbagai makanan yang lain. Sebab apa? Dia ada semua gizi dalam tu. Dia ada kuah, dia ada rasa manis daging, dia ada sayur, ibu-ibu, dia ada rempah. Pernah makan tak? Tak pernah makan sarit dia. So kena pergi negara Arab lah kan, baru jumpa sarit. Dia ada kuah. Kuah dia tu macam dal, pekat-pekat macam tu. Baik. Macam dalca lah macam tu. Kalau kita, betul lah, dalca semua ada kan? Betul. Makannya makan dengan roti lah. Sebab Nabi ni dia makan roti ni, roti keras, ibu-ibu. Kalau dicicah dengan misalnya kata yang kering juga, dia tak adalah orang kata nampak nikmat sangat. Tapi kalau sarit memang kena. Sebab dia ada kuah sikit, dia ada gizi, dia ada daging, rasa dia cukup semua. Kita panggil dalca, betul lah juga kan? Betul juga, dalca tu ada semua. Cuma dalca tu kadang-kadang besar juga dagingnya. Dia punya kentang dia besar juga ya. Tapi ni kecil-kecil, dia potong dadu semua. Macam nak buat nasi goreng tu, semua potong dadu. So dia akan mesra semua tu. Kalau pergi kedai Pakistan mungkin jumpa. Kedai Pakistan kan cicah-cicah dengan roti tu. Itu nama dia as-sarit, sarayadal. Itulah paling hebat. Itu paling hebat. Yang biasa Nabi makan, makan kurma, makan susu, minum air kosong, makan cuka, cicah roti dengan cuka. Roti Nabi pun paling kita kata kualiti paling rendah yang Nabi makan. So apa hujah kamu nak kata kamu tak beriman kepada Allah dalam keadaan kamu miskin? Ada pula datang yang lain. Ya Allah, saya ni bukan tak nak beriman denganmu, tapi saya ni sakit. Jadi saya memang tak boleh lah. Macam mana saya nak solat? Macam mana saya nak redha dengan apa yang Allah bagi? Tapi Nabi Ayub alaihi salam diuji dengan sakit. Maksudnya kamu sebagai manusia, kamu boleh contohi bagaimana imannya, sabarnya Nabi Ayub alaihi salam. Yang lagi satu pula datang. Ya Allah, saya ni kalau saya miskin senanglah saya nak beriman. Sebab duduk atas jadah je. Saya ni kaya. Banyak bisnes nak urus. Tak sempat nak solat. Mari sini. Tengok Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya kaya bukan harta je, ibu-ibu. Dengan jin, dengan binatang di lautan, dengan angin. Semuanya kalau mendengar arahan Nabi Sulaiman, mereka turut patuh. Tapi apa keadaan Nabi Sulaiman? Beriman ataupun tidak? Masya Allah. Makin bertambah imannya dengan kenikmatan, kekayaan, kekuasaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyediakan jawapan balas balik. Tak ada siapa nanti yang boleh beralasan lagi di hadapan Allah, kerana manusia ni Allah jadikan pelbagai
Maka pelbagai keadaan para nabi dan rasul itu sebagai suatu contoh teladan. Tengoklah kita. Kita ni Allah bagi nasibnya macam mana? Macam Nabi Ayub, ada cara untuk kita dapat jadi orang yang terbaik. Kalau kita ni macam Nabi Yusuf kan, handsome sangat. Kalau perempuan tu dipanggil apa? Segak, orang Kedah panggil. Oh, kalau segak tu memang dahsyat lah kan. Memang orang kata perempuan paling tercantik lah kan di alam ini, ataupun di apa kita kata di milenia ini dia paling cantik. Tapi boleh tak menambah keimanan dia? Boleh. Ada cara boleh kita tiru daripada kelebihan-kelebihan Nabi dan Rasul. Jadi insya-Allah hari ini kita akan start daripada Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam alaihissalam sifat khusus kepada semua Nabi dan Rasul, muka 29 ibu-ibu. Yang pertama, Nabi Adam adalah ayah kita. Nabi Adam adalah pemula, pelopor kepada manusia, iaitu yang dijadikan daripada tanah. Ya, kita semua dijadikan daripada tanah. Walaupun melalui air mani, tetapi makanan ibu dan ayah kita adalah sesuatu yang berasal daripada tanah. Makan lembu. Lembu itu memakan rumput. Rumput itu dia hidup daripada tanah. Kita makan sayur. Sayur juga ditanam daripada tanah. Ya? Dan akhirnya dengan biji benih yang kecil itu dia tumbuh. Gizinya daripada mana? Tanah. So kita pun datang daripada ayah kita dan ibu kita yang memakan makanan yang berasal daripada tanah. So samalah. Ya? Asal kita, kalau tengok dia punya material kita memang sama dengan apa yang material yang dia ada di dalam tanah. Sama. Berbeza dengan malaikat yang diciptakan daripada cahaya. Bila malaikat ni daripada cahaya, sifat cahaya tu ada pada malaikat. Antaranya apa? Cahaya ini dia akan berjalan lurus. Cahaya dia tak boleh bengkok. Manusia boleh bengkok tak? Bukan bengkok je kan. Sesak barat belaka. Kulu gilir macam dah ular di palu. Malaikat dia daripada cahaya. Cahaya ni dia boleh jalan lurus dia ibu-ibu. Masa belajar sains, katalah kalau sesuatu itu kita nak bengkokkan cahaya tersebut boleh, tapi mesti kena ada pantulan. Dia tak boleh bengkok tu macam ni. Dia boleh bengkok letak cahaya kat sini, baru dia letak cermin sini, baru dia boleh pantul. Dia still berjalan lurus. Itu malaikat. Malaikat dia tak pandai nak menipu. Malaikat sifat dia sentiasa buat taat. Sentiasa buat benda yang betul. Ini sifat malaikat. So kita adalah daripada apa yang kita dijadikan. So kita akan mengambil sifat tersebut. Sebab itu tidak dibenarkan manusia ini, umat Islam dan semua, sebenarnya bukan umat Islam saja, manusia ini tidak dibenarkan untuk memakan benda-benda yang buruk. Sebab kalau kita makan benda yang buruk, sifat kita bukan jadi buruk. Dia akan mengikut apa yang jadi, yang darah kita, daging kita terbentuk daripada apa tu, dia akan meresap menjadi sifat manusia. Jadi kita makan apa? Kita makan benda-benda yang tayyibat. Ya ayyuhan nas kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai manusia. Dengar dia tak sebut apa? Dia tak sebut orang beriman. Dia sebut wahai manusia, makanlah daripada apa yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. So benda baik dia yang boleh kita makan. Benda tak baik boleh kita makan, dia akan jadi sifat benda tak baik tu dia duduk di dalam jasad kita. Baik. Seterusnya, manakala jin diciptakan daripada api. Okey, api ini satu perkara, suatu sifat material yang mana kalau sedikitnya bermanfaat, tapi kalau banyak dia akan memudaratkan. Jadi kita ni kalau syaitan, iblis, dia memang ada, tetapi kalau kita terlalu rapat sangat, best friend sangat, kan? Orang kata kamcing lah, geng dengan syaitan. Jawabnya habis kita, hancur kita. Tapi kalau dia tak ada, dia memang ada.
Setiap seorang ni Allah bekalkan ada malaikat bersama dengannya, ada jin yang bersama dengan dia. Ada iblis, ada syaitan yang akan duduk mendampingi diri dia. Dia panggil qarin, betul tak? Qarin. Qarin ni sama ada qarin yang baik menang ataupun qarin yang jahat menang. Tu yang kata, awak kat sini, saya nampak awak dekat pasar. Macam tu. Tu qarin saya tu. Memang ada, setiap orang ada. Tapi siapa yang lebih rapat dengan diri kita? Yang bisikan baik ke ataupun bisikan tak baik? So, setiap kita ni ada jalan, dan jalan kita tu kita yang menentukanlah. Kita sebagai raja. Kita nak pilih yang mana? Nak pilih yang baik? Faddal. Siapa yang nak pilih yang buruk? Ada jalan depan dia. Dialah yang menentukan jalan diri dia. Baik. Keistimewaan penciptaan Nabi Adam alaihissalam daripada tanah yang bersifat dengan tawaduk, kerendahan, sejuk dan tidak membakar. Boleh gariskan ibu-ibu. Tawaduk satu. Tanah ni dia sifatnya tawaduk. Dia sifatnya relax dia ibu-ibu. Dia sentiasa cool down. Kan ada api yang boleh dipadamkan oleh air. Tapi ada juga jenis api pembakaran yang boleh dipadamkan oleh tanah ibu-ibu. Letak tanah dia mati dia punya api dia tu. Sebab apa? Sifat dia memang akan cool down. Tu sifat tanah. Jadi kalau nampak gaya macam membara je kita ni, maksudnya kita terlebih ambil sifat jin. Nampak, tak boleh ni kan, panas baran. Tak boleh salah sikit. Pasti meletup je kan, exploded sahaja. So yang ini, itu bukan sifat manusia. Kena kembali kepada asal kita. Bagaimana asal kita? Itulah apa yang Allah bawakan dalam Al-Quran, akan menjadikan kita back to basic. Kembali kepada asal kita, iaitu yang tenang, relax. Kan? Tak ada apa pun. Apa yang ada, kita boleh jalani dengan baik. Itu hakikatnya. Yang kedua, dia memang berada dalam tempat yang rendah. Dari sudut levelnya rendah. So bila dia rendah ibu-ibu, sifat ini mesti kena ada pada diri manusia. Kalau siapa manusia yang menjulang tinggi, sombong, maksudnya manusia ini dia banyak telah mengambil sifat jin. So mungkin jasadnya adalah manusia, tetapi jiwanya adalah jiwa iblis. Sombong. Ramai ibu-ibu, ya Allah, takut saya. Makin lama makin hidup, makin jumpa manusia yang mana dalam dia adalah iblis, luar sahaja manusia. Dulu tak jumpa. Sebab mungkin kita ada tahap kehidupan kita belajar kan daripada kehidupan kita, pengalaman. Ibu-ibu dah jumpa dah manusia iblis bersarungkan manusia. Ni hashtag terbaru ya. Iblis bersarungkan manusia. Dalam dia, seriau kita. Seriau. Macam mana dia boleh ada jiwa macam tu? Kadang-kadang saya rasa macam, saya ni jenis tak sampai hati tau ibu-ibu. Nak pandang orang dengan buruk. Sebab saya rasa semua orang baik. Tapi ada orang tanya pada saya, dia kata, Ustazah, bukan semua orang baik Ustazah. Tapi betul juga kan. Minal jinnati wal ins. Minal insi minal jin. Ada manusia, ada syaitan itu yang bukan sahaja dia itu adalah syaitan yang memang material daripada syaitan, tapi ada manusia yang dia punya material daripada manusia, tetapi jiwa dalam dia adalah syaitan yang bertopengkan manusia. Busuk ibu-ibu. Busuk sangat hati dia. Jiwa dia sangat kotor. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita jumpa orang-orang yang macam ni ibu-ibu, bila kita baca Quran, kita kata sadaqallah. Benarlah kata Allah. Bila kita baca hadis, sadaqa Rasulullah. Benarlah kata Rasulullah. Yang manusia ni dia boleh jadi, walaupun dia dalam masa yang sama adalah manusia, tapi dalam dia kadang-kadang boleh jadi semulia malaikat. Betul tak? Baiknya orang tu. Tapi dengan manusia yang sama, kadang-kadang boleh jadi seperti iblis. Di dalam ni iblis. Ini ada di kalangan kita. Ini ada di sekeliling kita. Kadang-kadang mungkin orang tu bukannya orang jauh. Sebab orang yang bermuka-muka, orang yang dengki ni, kadang-kadang orang yang paling dekat dengan kita. Lagi dekat kita, lagi dia dengki dengan kita.
Dia buat macam-macam. Kadang-kadang kita pun tak perasan. Rupanya dia sedang dengki pada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan kepada kita. Ada seorang kita kata Syekh Ali Jumaah tak silap dia bagi cara lah ibu-ibu untuk mengelak daripada kejahatan orang yang dengki pada kita. Baca surah ayat kursi, baca ayat kursi 11 kali. Baca ayat kursi 11 kali. InsyaAllah kalau dia ada, akhirnya Allah akan buang dia daripada diri kita. Kalau penyakit tu nak dekat dengan kita kerana apa? Orang tu dengki dengan kita, dia nak buat kita. Orang yang dengki ni kadang-kadang tak payah pakai mentera. Dia tak payah pakai sihir tu, tak payah. Dia tak payah pakai jin. Dengki dah cukup dah boleh jadi ain kita. Boleh jadi ain. Bukan nur ain. Ain ni, ain mata ni. Ain mata. Kenapa? Pandangan dia yang dengki tadi, kita boleh menghudum ibu-ibu. Kita boleh, yang sihat boleh jadi sakit. Ya? Yang kaya boleh jadi miskin. Yang bagus boleh jadi terus tak bagus. Kenapa? Dengki yang dilihat oleh orang-orang yang hasad. Baca 11 kali, alhamdulillah ibu-ibu, Allah Subhanahu Taala yang cabut benda tu daripada diri kita. Allah yang jauhkan orang jahat tadi tu, yang hasad tadi tu pada diri kita. Subhanallah. Masya Allah. Saya kata ya Allah luar biasa. So hidup kita ibu-ibu kena sentiasa bersama dengan para ulama. Sebab para ulama ni bila dia bagi satu nasihat dia is so practical. Nasihat dia buatlah. Bila kita buat tu, saya kata subhanallah. Memang Allah cabut betul. Yang orang yang dengki, yang duduk dekat dengan kita, Allah cabut terus. Sebab apa? Sebab kita baca, kita rahsia daripada ayatul a'zamul ayah fil Quran. Kalau surah dalam Quran, surah yang a'zam ataupun surah yang agung, dipanggil surah yang agung, ialah surah Al-Baqarah. Ayat yang agung, ayat kursi. Ayat yang agung, ayat kursi. Jadi ayat kursi baca selepas solat kan? Siapa baca setiap kali lepas sembahyang ayat kursi, Allah mudahkan jalan ke syurga. Sebelum tidur, baca ayat kursi, memang subhanallah sangat bagus untuk mengelakkan daripada sihir. Sebab tidur tu biasanya akan menjadi tempat yang paling mudah untuk kita masuk benda-benda yang buruk. Dan untuk mengelak daripada hasad dan dengki 11 kali. Membaca 11 kali ayatul kursi, insya-Allah Allah pelihara diri kita, Allah jauhkan daripada orang-orang yang hasad. Baik. Tanah juga sifatnya subur. Tadi adalah sifatnya sejuk, tidak membakar ibu-ibu. Lepas tu dia subur. Subur ni maksudnya apa? Dia boleh mendatangkan hasil yang banyak. Kalau subur pada tanah di bawah, bila kita tanam apa sahaja, insya-Allah dia boleh hidup. Tapi kalau tanah tadi gersang, tak ada air, tandus ibu-ibu, tanamlah walaupun biji benih paling berkualiti, tak hiduplah. Sebab apa? Dia tak ada, dia peroi je. Dia tak ada gizi dekat dalam dia. Jadi begitulah manusia depan kita. Itulah diri kita, itulah kawan-kawan kita. Manusia semua ni, kalau dia jadi baik, insya-Allah dia akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Orang boleh dapat kebaikan daripada diri dia. Siapa boleh dapat? Diri dia sendiri boleh dapat kebaikan. Keluarga dia. Kalau perempuan tu salihah ibu-ibu. Kalau perempuan tu cerdik. Perempuan tu rusydi. Perempuan tu bagus, ada ilmu. Siapa boleh dapat faedah pada dia? Keluarga dia. Anak-anak dia. Jiran tetangga dia. Ini wanita yang baik. Tapi kalau wanita tu jahat ibu-ibu, dia jahat ibu-ibu, siapa boleh dapat manfaat pada dia? Dia sedang merosakkan diri dia sendiri. Kalau wanita itu tak subur, bukan tak subur ni tak boleh melahirkan anak je. Tak subur tu maksudnya dia ni orang yang macam tanah yang tandus, tanah yang gersang. Buatlah apa pada dia? Siram air, tak masuk, terus turun bawah. Letak minyak, tak terbakar. Kan? Ditanam, tak menjadi. Ini perempuan yang buruk. Ada dalam hadis Rasulullah kan? 6 sifat perempuan-perempuan yang buruk. Antaranya ibu-ibu namanya bananah. Antaranya. Iaitu orang perempuan yang mulut dia, ya Allah. Kan? Kalau dia rasa tak nak cakap ibu-ibu, dia jawab macam ni. Ini buruk perempuan macam ni ibu-ibu.
Kita merajuk pun, tapi hati-hati ibu-ibu, jangan sampai macam tu. Orang bagi tamsilan macam mana mulut dia ni, mulut dia di apa orang kata panjang macam tu kan, letak boleh gantung cerik lah macam tu. Ni perempuan tak bagus. Perempuan tak bagus. Ni kalau ada macam ni jangan jadikan menantu ibu-ibu. Kesian anak kita. Kesian anak kita. Dia punya mulut suka hati dia, kalau dia nak bercakap dia bercakap lah. Kalau dia tak nak bercakap kan, macam tu. Jangan. Perempuan ni Allah bagi kita ni jenis mudah kan. Maksudnya perempuan ni kalau dia merajuk pun dia kejap dia ibu. Dia tak adalah macam memurung sama macam tu kan. Maksudnya sesuatu yang macam tak boleh nak dipujuk lah. Perempuan ni kadang-kadang pujuk dengan makanan pun dia elok dah kan. Betul tak? Allah jadi mudah. Perempuan ni mudah. Dia memanglah banyak perasaan, tapi perasaan dia tu dia cepat melty. Pujuk sikit dah okey dah. Ya. Perangai perempuan pun memang macam tu. Subhanallah ibu-ibu, tapi kalau yang tanah tak subur ni buatlah macam mana sekalipun. Kalau yang lelaki dia kahwin, dia jadi biawak hidup. Nak kerja pun tidak, isteri yang kerja. Lepas tu dia pula cakap dekat isteri dia, saya ni suami tau. Belagak pula. Kalau isteri tu cakap lebih sikit, kena sedas ibu-ibu, kena pukul. Orang ni memang buruk sungguh. Anak pun, ayah aku ni, ayah kerja apa? Tak, ayah tak kerja apa. Ayah duduk dekat kedai dia. Awak chef ke? Tak. Ayah kerja menghabiskan duit, menghabiskan masa. Ini lelaki yang tidak bagus. Seperti mana jenis tanah tadi ada di kalangan manusia ini, yang begini, yang subur dengan yang tak subur. Baik, nombor 2. Diajarkan oleh Allah segala nama. Ibu-ibu, kita tengok sikit ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama, benda-benda dan kegunaannya. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat, lalu dia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semua jika kamu golongan yang benar. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia ini, padahal taat tu malaikat dah taat dah daripada asalnya. Penciptaan malaikat tu memang sudah kita kata sempurna, dengan mereka tidak ada nafsu, mereka tidak ada kita kata hembusan syaitan kepada diri mereka. Hanyanya mereka hidup untuk taat kepada Allah, bertasbih, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini bertahmid, kami ini bertasbih, sentiasa memujimu ya Allah. Itu kerja para malaikat. Namun malaikat semulia itu, manusia ni Allah nak angkat lebih lagi. Allah nak angkat manusia dengan bagaimana? Sebab kalau dari sudut penciptaan itu, cahaya pun bagus. Sebab cahaya ni sentiasa menerangi. Tanah pun bagus kerana dia boleh menghidupkan sesuatu. Sifatnya baik, sifatnya rendah, sifatnya cool down. Tapi bagaimana Allah nak angkat manusia menjadi lebih baik daripada malaikat? Allah bagi ilmu. Nama tu ibu-ibu, yang kata nama tadi tu ialah sifat berilmu, boleh gariskan. Iaitu knowledge. Fakta. Manusia ni bila dia ada ilmu, dia akan jadi lebih baik lagi, ataupun lebih mulia lagi, lebih tinggi lagi daripada malaikat. So hari ni kita tanya diri kita, kalau kita nak cari kemuliaan, bukan dengan harta. Kalau kita hari ini nak cari kemuliaan, salah kalau kita cari kemuliaan dengan pangkat semata-mata. Kalau kita nak cari kemuliaan, kita jadi orang yang kita macam nak jadi orang yang disenangi oleh semua. Tak. Nak cari kemuliaan, carilah dengan ilmu. Ilmu yang akan mengangkat kita menjadi lebih mulia berbanding dengan orang lain. Tapi bukanlah tujuan kita memang nak dimuliakan, tak boleh, itu ghurur nama dia. Tapi maksudnya kalau kita nak mulia dengan ilmu.
Kerana Allah mengangkat manusia itu dengan ilmu untuk menyerlahkan bakat manusia berbanding dengan makhluk yang lain, termasuklah malaikah. Dalam tafsirnya ibu-ibu ayat 31 ni, Allah ajar kepada Nabi Adam seluruh nama benda di dunia ini dan termasuk fungsi-fungsinya. Ini macam ada apa? Ada matahari. Ibu-ibu nampak saya ke silau? Nampak saya lah yang silau. Tak apa. Semua benda ada nama, betul tak? Semua benda mesti ada nama. Kata nama. Contoh kalau kita dalam rumah kita, ada nama langsir, kan? Ada nama tikar, ada nama kerusi, meja. Dalam masjid kita ni semua ada nama kapet. Ada tak benda yang ini apa ya? Entah, saya tak tahu. Maksudnya orang tu tak berilmu, betul tak? Sebab tu kita ajar pada anak kita mula-mula kan, anak kita kecil, kita ajar dekat, kita nak kenalkan dia dengan kata nama, betul tak? Dengan nama. Kalau yang perbuatan pun nama juga. Kalau yang ni apa? Yang ni jalan, yang ni lompat, yang ni jengkit, yang ni mengesok. Tu anak kita belajar nama tu. Pergerakan tu nama dia apa? Benda ni nama apa? Jadi Allah ajar kepada Nabi Adam begitu ibu-ibu. Bukan sahaja nama, malahan kegunaannya. Semua benda yang ada dekat dalam dunia ni. Subhanallah. Jadi orang yang banyak ilmu adalah orang yang banyak maklumat, banyak knowledge dia. Tu dari sudut fakta lah, banyak knowledge. Dia tahulah semua benda. Tahu. Antara yang kita nak tahu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila dah suruh, Allah dah ajar kepada Nabi Adam, Nabi kita disuruh untuk membaca. Nama tu dah ada, manusia dah tahu, tapi kena mengetahui. Melalui membaca, kita akan dapat mengetahui ilmu, dapat menjadi orang yang berilmu. Baik, habis dah kat situ ibu-ibu, kita pergi kepada nombor 3. Sifat, betul lah. Sifatnya apa? Cepat menyesal dan beristighfar. Sifat manusia ni dia tawaduk, dia duduk bawah. Dia tak bangga dengan dosa yang dia lakukan. Bila dia buat salah, dia akan, hati tu rasa, kenapalah aku buat macam tu. Kalau siapa yang ada sifat macam, yang rasa macam tu, itu memang sifat manusia. Kalau tidak melakukan dosa langsung, itu sifat malaikat. Manusia ni dia mesti akan tersalah. Dia mesti akan tersilap. Tapi sifat manusia kerana rendah dan tawaduknya, dia akan cepat rasa, menyesal. Rasa galat. Pernah rasa galat? Buat dosa tu rasa macam, kenapalah aku buat ni? Macam tu, galat. Bagaimana dia nak tampal balik kalau dia tahu hakikatnya memang Allah sengaja menjadikan manusia ni orang yang berdosa. Kullu bani Adam khata'in. Allah kata setiap bani Adam ini, Allah sandarkan kepada Nabi kita, ayah kita dan juga anak-anak ni. Manusia semua ni. Semuanya salah. Tak ada orang yang sentiasa betul. Tapi masalahnya adalah kalau manusia itu dia buat salah tapi dia tak mengaku salah. Dia rasa, saya tak salah, saya okey. Ego. Sifat siapa? Iblis. Sifat iblis yang dia bawa dalam diri dia. Buat salah dia tak ada masalah. Manusia semua buat salah. Mesti ada silapnya. Tapi Allah suruh apa? Lepas salah, bertaubat. Antara cara bertaubat, istighfar. Antara cara bertaubat, mengaku dulu bahawa betul lah aku salah. Kalau tak mengaku, macam mana kita nak bertaubat, nak minta ampun, nak istighfar, dia tak akan jadi. So, dia mesti mengaku yang kita adalah salah. Jangan kita ego. Kita nak ego dengan siapa ni? Nak ego dengan manusia? Nak ego dengan diri kita? Hakikatnya kita ego dengan Allah yang mencipta kita. Kalau kita tak mengaku, salah. Maka kita ambil balik sifat manusia itu, Nabi Adam alaihissalam, dia cepat menyesal dan istighfar. Sifat ini terzahir apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa ke bumi dunia ini setelah memakan pohon daripada syurga itu. Pohon yang terlarang ibu-ibu. Bukan pohon, apa tu nama dia? Khuldi.
Dia macam mana dia jadi macam tu Dia macam kejap ada, kejap tak ada. Dia matahari. Dia ada awan kot. Awan lah, matahari tu takkanlah cepat sangat pula kan. Sebab dia kejap ada, kejap tak ada. Dia macam Cloud9. Rupanya dia bagi Cloud9 tu macam tu lah kan. Maksudnya awan ni kadang-kadang ada, kadang tak ada kan. Dia cerita dia macam ni dia ada balik kan. Tak sampai otak saya untuk fikir ibu-ibu. Ayat 37. Ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, iaitu kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun, penerima taubat lagi maha mengasihani. Ibu yang saya kasihkan Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi Adam alaihissalam melakukan sesuatu yang bukan seperti mana yang Allah perintahkan, melakukan suatu larangan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan iqab, memberikan hukuman terus kepada Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa. Tapi lepas turun sahaja ke bumi, dia tak ambil masa yang lama. Dalam riwayat kata Nabi Adam alaihissalam tak tengok pun kat langit. Tak angkat kepala nak tengok kat langit. Sebab apa? Rasa berdosa ibu. Rasa tersalah. Kenapalah aku terikut was-was daripada syaitan, hembusan syaitan. Dan akhirnya Nabi Adam alaihissalam yang memohon keampunan daripada Allah. Mohon dengan begitu kita kata sangat menyesal dan begitu mengharapkan keampunan Allah. Dalam masa yang singkat sahaja. Ibu-ibu tengok tu, fataba alaihi, fataba, fa. Maksudnya fa ini, fa dia ada 3 Satu, yang pertama dia guna fa. Yang kedua dia guna thumma. Lagi satu dia guna saufa. 3. Tiga-tiga ni adalah menunjukkan benda yang akan datang. Kalau fa, biasanya jarak masa dia sangat sedikit ibu-ibu. Fataba alaihi. Fa maksudnya sedikit saja. Tak lama lepas tu terus Allah terima taubat Nabi Adam. Kalau summa, nombor 2, summa ni dia ada tempoh masa sedikit. Mungkin dalam seminggu macam tu kan, ataupun dalam sebulan, dia ada tempoh masa sikit. Tapi kalau saufa, selepas juga. Tetapi dalam TV dia tulis apa? Kadang-kadang dekat bawah tu kan. Selepas 9 tahun. Senang kerja director, betul tak? Dia buat dia cerita macam ni, lepas tu selepas 9 tahun, tulis dia kat bawah tu. Jadi, tempoh lama ibu-ibu. Kalau saufa, tempoh lama. Saufa ta'lamun. Kalian akan tahu. Bila tahu? Nanti. Tunggu kiamat nanti. Korang tahulah nasib korang. Korang tahulah apa yang betul, apa yang salah. Saufa ta'lamun. Kalian akan tahu. Tapi bila? Lama lagi. Nanti kiamat. Sebab tu Allah bagi tahu dulu. Apa yang perlu kita lakukan. Jangan tunggu dah tergantuk baru tengadah. Dah terhantuk baru tengadah. Sebab masa tu tak ada lagi penyesalan yang berguna. Penyesalan ada. Tapi semua penyesalan tu akan tinggal penyesalan. Semuanya akan tinggal kenapalah. So jadi waktu kita nak menyesal sekarang ni dekat dunia, dan kita terus berubat, kita terus memohon daripada Allah memperbaiki segala kesalahan yang kita telah lakukan. Baik, nombor 4. Makhluk yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar malaikat dan iblis sujud kepadanya. Yang lain tak ada. Makhluk tak boleh nak sujud kepada makhluk. Tak boleh ibu-ibu. Kalau saya tengok adatnya, adat di Thailand lah. Dia punya jenis apa orang kata, bukan kalau Jepun dia rendah sikit je kan. Macam rukuk je macam tu. Kalau Thailand dia memang kalau dia depan raja ibu-ibu, mengesot dia. Dalam agama kita tak boleh. Manusia dengan manusia kita just boleh cium tangan boleh lah. Tunduk macam tu boleh, hormat. Itu pun bukan kita sujud. Kalau sampai sujud,
Yang ini kalaulah dibolehkan, kalaulah dibolehkan manusia itu sujud kepada manusia, Nabi sebut nescaya perempuan itu disuruh sujud kepada suami. Suami kita dengar ni kan, dengar tu. Dia suka tu, bak sokong dia suka. Tapi betul, itu kedudukan seorang suami di sisi isteri. So isteri memang kena lebih rendah lah pada suami. Maksudnya kalaulah manusia tu boleh sujud pada manusia, isteri sujud pada suami. So dengan suami kena rendahkan diri. Dia tak perlu. Ada sekarang ni tengah trending kan, she's beautiful, she's educated, she's successful, she's rich, she's apa benda semua ada kan. Akhirnya diduakan oleh suami. Nak jadi isteri, tanya orang lama, orang tua kita yang dah berpuluh tahun kahwin. Dia apa yang perlu isteri ni? Isteri dia perlu jadi cerdik ke untuk jadi isteri yang solehah? Ya memanglah perlu cerdik. Tapi dia perlu dapat PhD ke? Kan? Kalau isteri yang lebih pandai kadang-kadang lebih menjawab dengan suami, betul tak? Dia pula cakap dengan suami dia, abang tahu apa? Saya ni PhD tau. Kalau jadi CEO, isteri dia jadi CEO. Boleh tak isteri dia dengan CEO tu suami dia akan sayanglah ke awak ni kan, sebab apa? Sebab awak ni CEO. Tak, suami dia akan suka kita lebih rendah banding dengan dia. So silap konsep. Dalam kehidupan dunia memanglah pertandingan siapa yang lebih kaya, siapa lebih ni. Tapi dalam rumah tangga, wanita kena lebih rendah pada suami, baru suami akan rasa baru rasa kelakian. Sebab dia qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah sebut tu bukan sahaja-sahaja sebut, tapi memang ada qawwam tu dalam diri suami. Bila dia tak dapat jadi qawwam, dia cuba cari perempuan yang lain untuk jadi qawwam. Dia kalau sama-sama tinggi, biasa orang lelaki takkan selesa. Dia akan selesa dengan perempuan tu macam, ya bang, tolong bukakan ni kan. Nak buka sos pun tak boleh. Dia suka. Kena rendahkan diri sikit. So tak boleh jadi terlalu dominan di dalam rumah tangga. Dia istilah, kalau saya panggil lah ya, istilah isteri terlalu berdikari. Isteri terlalu berdikari, dia akan membawa tidak bahagia di dalam rumah tangga. So isteri kena buat-buat tak tahu sikit. Kena itulah istilah orang lama memang kasar. Dulu Pramuaya bercakap macam tu kan, orang marah Pramuaya. Isteri tak perlu jadi bodoh lah. Bukan bodoh. Dia macam orang kata bodoh tu istilah. Biasalah orang Melayu kan. Mi pun mi bodoh. Bukannya mi tu makan mi tu jadi bodoh. Maksudnya dia nak kena macam tak tahu sikit. Bukan tak tahu, kita tahu. Bukan tak kuat. Kita ni boleh kalau suami tak ada, tong gas boleh angkat. Kalau suami tak ada lah kan. Tapi bila suami ada, nak buka kicap pun tak boleh. Bang, tolong kicap tu bang. Suami suka tau. Orang lelaki suka. Sebab kedudukan tu memang perempuan tu kena rendah sikit. Kena ada manja anak. Manja seorang anak di sisi suami. Orang lelaki suka. Barulah dia nampak dia ni, saya diperlukan. Saya ada function dalam rumah tangga ni. Saya ada sesuatu, ada say, ada sebagainya lah. Maksudnya ada peranan di dalam rumah tangga kita. So jangan terlalu jadi dominan lah dalam rumah tangga. Baik, ibu-ibu. Malaikat yang diperintahkan oleh Allah agar makhluk yang diperintahkan Allah agar malaikat dan iblis sujud kepada dia. Ini satu-satunya orang, iaitu Nabi Adam. Tak ada yang lain dah. Yang selain daripada itu semua jadi hormat saja tapi bukan sujud. Lalu malaikat taat kepada perintah Allah, malaikat ikut. Sebab apa Allah suruh, semua malaikat ikut untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun iblis enggan dan terus dilaknat sehingga hari kiamat. Iblis tu alim, ibu-ibu. Iblis tu kuat ibadah, ibu-ibu. Tapi dia tak nak dengar perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah ni dah sekali ni. Dan itulah penyebab dia dilaknat oleh Allah sampai kiamat. Kerana satu dosa. Baik, jom kita copy paste. Apa masalahnya? Apa masalah iblis tadi itu menjadi dilaknat kerana satu dosa? Hari ini kita berapa banyak dosa?
Dosa kita macam-macam ibu. Kadang-kadang ada dosa. Dosa kita buat kerana nafsu, betul tak? Ada dosa kita buat kerana hembusan syaitan. Kita terpengaruhlah dengan apa yang syaitan hiasi diri kita. Akhirnya kita pun buat dosa. Ada dosa kita buat kerana apa? Dah semua orang buat dosa. Kita pun tak join. Kan? Takkanlah kat punggung pula kan? Join sekali lah buat dosa. Ada macam tu. Kerana kawan. Kerana dunia. Iklan yang ada dekat dalam dunia. Dah semua orang mengumpat secara berjamaah. Kita pun kan, orang kata tumpanglah sekaki kan. Tak tahu pula benda trending. Tak jadilah ibu-ibu. Jadi kena tumpang sekali. Jadi ibu-ibu, kadang-kadang ada dosa tu di pelbagai sebab dia. Pelbagai kekurangan yang menyebabkan kita melakukan dosa. Tapi dosa yang tidak sujud kepada Nabi Adam ni, yang iblis buat ni bahaya. Yang tu kita kena jauh. Dosa dia sebab apa? Dosa dia tu kerana sombong. Dosa dia itu kerana apa? Ego. Aku lebih baik daripada Adam. Kenapa pula Adam datang kemudian? Aku datang dulu. Maksudnya aku ni junior. Aku ni super senior. Dapat cipta Adam, lepas tu saya pula kena ikut. Kena sujud kepada yang junior ni. Tercabar keegoan seorang iblis. Tercabar keegoan orang lama. Sebab aku lebih lama, aku lebih tahu, aku lebih bagus, aku lebih baik, macam-macam. Kerana ego, lebih tadi ibu-ibu, itulah penyebab seseorang itu walaupun ada sekelumit sombong dalam hati, dia tak akan masuk syurga. Takut ibu-ibu. Bab sombong ni Allah. Sangat-sangat bahaya. Sebab kadang-kadang hati kita kan dia datang macam tu kan. Kenapa pula saya nak kena minta maaf? Dia yang salah. Dia mulakan, saya yang buatkan. Sombong. Rasa macam kita yang lagi baik. Tak apa ibu-ibu, biar kita minta maaf, tak ada kurangnya. Tak semestinya yang merendah diri itu yang kalah. Tapi siapa yang merendah, man tawadda'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadda', Allah yang akan, dia merendahkan diri dia, Allah yang akan mengangkat kedudukan dia. Minta maaf, perkataan maaf, perkataan terima kasih. Terima kasih pun menunjukkan kerendahan diri kan. So, orang dah buat baik dengan kita, terima kasih. Assalamualaikum kan. Orang kalau sombong ibu-ibu, dia macam ni. Mulut dia tak buka ibu-ibu, terkapit mulut dia. Rugi rasanya bagi salam, betul tak? Tapi orang kalau hati dia rendah, tengok orang kan, Assalamualaikum. Tu rendah hati tu orang yang nak bertegur siapa. Tengok budak-budak zaman sekarang. Kan? Kalau dengan jiran, muka macam mana? Macam tu muka. Kan? Apa benda nak sombong sangat? Kadang-kadang kita pun pelik kan? Apa benda nak sombong sangat? Aduhai. Tak fahamlah aku kan? Dia kalau dia sombong ibu-ibu, anak dia pun jadi sombong ibu-ibu. Anak saya ni nak berkawan dengan orang, dengan anak-anak jiran ni kan. Tapi mak dia sombong, tak tahu apa dia tak bagi ku anak. Mula-mula anak dia kawan dengan anak saya. Lepas tu, kan macam ni. Pakai ni. Bukan mas, purdah. Pergi majlis, habaib, pergi majlis. Tapi kalau akhlak macam tu, Allahu Akbar. Kita tak payah sombonglah dengan orang. Tak tahu pun siapa lebih tinggi pada siapa. Kita letaklah diri kita ni dalam ramai-ramai orang, dalam ramai ibu-ibu kita dekat dalam Masjid Al-Mukhlis ni. Rasalah kita yang paling teruk sekali. Kita paling hina sekali. Ada seorang untuk guru. Dia nak ajar. Dia dah ajar lah, dah habis lah, dah graduate lah anak-anak murid dia ni. Lepas tu dia uji. Dia kata sekarang ni masing-masing pergi keluar, pergi cari siapa yang lebih hina, bawa dekat sini kelas. Aku nak tengok. Jadi seorang anak murid dia ni pergi keluar, tengok orang kan. Tengok orang buat dosa. Aku dah jumpa dah orang yang lebih hina pada diri aku. Tengok, lepas tu tenung balik. Dia ni sekarang dia buat dosa, tapi kalau dia taubat, Allah terima taubat dia, takkan dia lebih mulia pada aku? Dia tak jadi. Cari lagi, jalan lagi. Jalan tengok, dah jumpa dah. Kan? Pergi jalan ada anjing kan, ibu kan. Yang ni confirm ni. Sebabnya Nazif bukan lazah.
Ini lebih hina pada aku ni. Dia fikir kan, aku nanti akan dihisap, ditimbang ni amalan aku. Yang ni tak dihisap pun, walaupun dia najis mughallazah. Cari tak jumpa, balik tangan kosong. Tok guru kata, mana? Dah jumpa belum? Tas aku bagi. Bawa benda ataupun apa yang lebih hina daripada kau, bawa ke aku. Dia kata, saya tak tahulah Tok Guru. Saya cari. Saya bukan tak cari, saya cari. Tapi saya tak jumpa. Saya rasa bila saya tengok dia pun cerita dia kan. Lepas tu, dia kata, lah saya rasa saya lah yang paling hina. Okey, kau dah boleh mengajar dah. Lepas ujian. Kalau kau rasa kau masih lagi macam ni, mendabik dada lagi, tak lepas lagi. Kau duduk balik, masuk balik daripada level 1, belajar balik. Dalam ramai-ramai orang, kitalah yang paling hina. Kita yang paling biasa. Kita yang orang kata yang paling berdosa, yang paling malas, paling kurang ibadah kita lah ibu-ibu. Itu yang sepatutnya kita kena rasa. Untuk apa? Untuk kita tidak termakan salah kehidupan kita ibadah tapi ada sombong dalam hati. Salah kita punya cara kehidupan kita ada semua sekali, kita pakai yang bagus, kita ikut apa Allah suruh, tapi dalam hati kita ada sombong sebab ini sifat iblis. Sebab iblis kena laknat oleh Allah. Jangan ambil ibu-ibu. Jauhkan perkara yang sombong ini dalam diri. Jadi, kita ulang balik, Nabi Adam ada 4 ciri-ciri yang khusus. Orang lain datang daripada air mani, ya, ibu dan ayahnya. Lagi seorang je yang ada sedikit perbezaan dengan manusia, 2 orang, iaitu Nabi Adam alaihissalam, dia dijadikan terus daripada tanah. Kemudian Nabi Isa, dia ditiupkan rohnya, ya, sebab dia tidak ada ayah. Kalau Nabi Adam tidak ada ibu dan ayah. Lagi satu special Nabi Adam, dia dijadikan terus dewasa ibu-ibu. Dia tidak melalui fasa kanak-kanak, remaja, lepas tu dewasa. Kita mesti melalui fasa tersebut. Semua manusia dia melalui fasa tersebut. Tapi Nabi Adam dia terus jadi lelaki dewasa. Itu yang sangat berbezalah dengan kita semua. Okay, dia diajarkan segala nama, cepat bertaubat, dan satu-satunya makhluk yang disuruh oleh Allah untuk malaikat dan iblis sujud kepadanya. Jom terus nombor 2, Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam, dia ada satu sifat yang sangat besar pada diri dia, iaitu seorang yang benar. Benar pada kepercayaannya kepada Allah, benar kepada akhlaknya, benar dalam tutur bicaranya, semua benar. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya adalah dia, iaitu Nabi Idris alaihi salam, seorang yang amat benar lagi menjadi nabi. Surah Maryam ayat 41. Ya, dia siddiq. Siddiq memang wajib kepada semua nabi dan rasul bersifat siddiq. Tapi dalam cerita Nabi Idris yang tak banyak cerita dia dalam Quran, Allah angkat beberapa sifat yang ada dalam diri dia, iaitu dia seorang yang benar, dia seorang yang siddiq. Sesungguhnya Nabi Idris alaihi salam adalah seorang yang jujur dan benar. Ini adalah kedudukan yang paling tinggi dalam ukuran kedekatan seorang hamba dengan pencipta. Nabi Idris jujur pada kalam dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, seorang lelaki, seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, boleh tak orang Muslim itu dia menjadi orang yang nakal-nakal macam tu? Orang kata dia Muslim tapi dia nakal lah, kadang-kadang buat dosa. Kata Rasulullah, mungkin boleh jadi seorang Muslim itu dia Muslim tapi dia masih lagi tidak juwah. Maksud dalam ibadahnya, kadang-kadang tinggal solat, kadang-kadang dia solat lambat, kadang-kadang dia terabik orang punya barang dan sebagainya. Maksudnya kalau keadaan dia terlupa, terlalai itu dalam kehidupan dia, boleh jadi ya, ada Muslim yang taat, ada Muslim yang kadang-kadang nakal-nakal sikit, ada jadi. Tapi dia Muslim, ya, dia masih Muslim. Nombor 2, ada tak Muslim yang dalam kehidupan dia buat dosa yang macam kita kata dosa besar, ibu-ibu. Contohnya dia minum arak, ya, dia berzina.
masih lagi ada kemungkinan ada Muslim yang begitu, kerana mungkin waktu iman yang paling rendah sekali, dia terbuat benda-benda yang dosa besar tadi, mengumpat. Jadi kat situ ada hudud-hududnya lah, ada dia punya cara untuk dia menebus kesalahan dia, ya, melakukan jima' dalam pagi Ramadan. Ini semua dosa-dosa yang besar yang mana ada hukuman, maka dia kena tebus kesalahan dia itu, sama ada dia bertaubat, dan kalau ada yang dia perlu buat kifarah-kifarah, dia kena buat. Dan dia tanya kepada Rasulullah, boleh tak jadi seorang Muslim itu dia tidak jujur? Tidak jujur. Rasulullah kata tak mungkin. Kalau Muslim dia tidak jujur, maka dia tidak jujur dengan siapa sebenarnya? Dia tidak jujur dengan Allah, betul tak? Sedangkan kalau seorang itu Muslim, dia mesti menjadi orang yang amanah, orang yang siddiq, orang yang telus. Dia tak boleh menipu, sebab hakikat dia tak boleh tipu orang pun. Yang dia tipu hanyalah hakikatnya, dia tipu diri dia sendiri dan dia tipu Allah. Jadi kalau seorang Muslim itu dia boleh menjadi orang yang siddiq, dia sudah menjadi martabat yang paling tinggi, kedudukan Muslim yang paling tinggi, ya, iaitu apa? Siddiqi. Kunu ma'a wa kunu ma'a siddiqin. Kalau kita tak boleh nak bersama, tak boleh nak menjadi orang yang jujur, cukuplah kita menjadi kawan-kawan berdamping dengan orang-orang yang jujur. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang tak membeli. Tapi kalau kita tak menjadi orang yang jujur, kawan pula dengan orang yang memang kaki kelentong, ibu-ibu, tak telus. Hari ni ramai ibu-ibu, kan? Sebab pelbagai masalah yang ada, yang kerjaya ataupun kita kata kehidupan membawa kita kepada untuk menjadi lidah bercabang. Benda yang berlaku lain tapi kita sebarkan lain. Sebab apa? Kita nampak orang tu macam, oh ni boleh ni kita jadi viral, kan? Kita buat naik turun dekat media sosial dalam keadaan benda tu berbeza dengan hakikat sebenarnya. Kita dah menjadi orang yang tidak jujur dengan apa yang kita nampak. Ya, kerana dunia itu sangat, ya, mencabar kita untuk menjadi orang yang jujur. Lagi-lagi di zaman akhir zaman ini, kalau tak macam ni sikit ibu-ibu, dia kata macam mana nak hidup, macam tu lah, kan. Jadi sangat mencabar. Nombor 2, ibu-ibu diangkat ke tempat yang tinggi. Ni Nabi Idris AS. Dia antara Nabi yang dalam riwayat adalah Nabi-Nabi yang masih hidup, ya? Nabi-Nabi yang masih hidup. Yang pertama yang kita semua kena beriman dengan dia, ya benar, iaitu Nabi Isa AS. Dia tak mati waktu dia diangkat ke langit. Dia diangkat dalam keadaan dia masih lagi muda. Dikatakan umurnya 33 tahun dia angkat ke langit. Dan kemudian nanti Nabi Isa akan turun balik. Dia akan turun balik selesaikan tugas dia. Sebab ada orang kata Nabi Isa ni Tuhan, nanti dia akan jawab balik, kan? So siapa yang kata dia Tuhan dan dia kata dia ni menjadikan Nabi Isa ni sebagai Tuhan dia, idola dia, sedangkan Nabi Isa tak cakap apa macam tu. Nabi Isa akan turun dan mematahkan salib-salib, membunuh babi, dan akan memberitahu kepada orang yang telah menyangka yang salah terhadap dirinya. Dia tak pernah mengaku diri dia adalah Tuhan. Dan itulah tanda besar hari kiamat, ibu-ibu. Tanda besar kiamat itu akan berlaku bila turunnya Nabi Isa AS. Baik, itu confirm. Yang kedua siapa? Dalam riwayat kata ada 4 orang. Yang kedua kata Nabi Yahya. Kenapa? Nama dia tu Yahya. Yahya tu hidup. Yahya tu memang maksudnya hidup. Hayyun Yahya. Nombor 3 dikatakan ialah Nabi Idris AS. Ni dia, Nabi Idris. Nabi Idris, kenapa ayat ini sebut? Ayat 57 surah Maryam, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan Allah mengangkat Nabi Idris ini ke tempat yang tinggi, 'aliyya. Ada ceritalah. Ceritanya kata wallahu taala alam, dia riwayat lah, maksudnya nak percaya boleh, tak percaya pun tak terjejas iman. Dia tak ada masalah. Yang tadi Nabi Isa kena percaya, ibu-ibu. Nabi Yahya, Nabi Idris dan juga Nabi Khidir.
Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi. Nabi Khidir. Dalam ilmu tasawuf, mereka meyakini bahawa Nabi Khidir ini masih hidup. Jadi kalau kita nak jadi orang yang baik, ibu-ibu, kita kena hormat semua orang. Dalam ilmu tasawuf, sebab takut-takut yang kita tak hormat tu, yang kita kurang ajar tu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kadang-kadang Nabi Khidir alaihissalam mungkin akan berupa dengan orang yang mungkin bukan orang yang pangkat tinggi, orang kaya, tak. Mungkin dia jadi penyapu sampah. Mungkin dia menjadi orang yang membawa kenderaan, orang yang rendah-rendah. Jadi orang tasawuf sebab tu dia hormat semua orang. Dia akan pandang tinggi pada semua orang, takut yang dia buat tu adalah Nabi Khidir. Jadi semua orang dia akan buat baik. Itu dalam ilmu tasawuf. Tapi kalau ibu-ibu tak meyakini, tak apa, boleh. Dia tidak menjejaskan keimanan kita. Okay, Nabi Idris yang cerita dia, Nabi Idris ni dia ada best friend dia di kalangan malaikat lah. Ya, kalau Nabi kita best friend dia adalah malaikat, ketua malaikat juga, ketua dengan ketua, Jibril. Itu yang Nabi Idris, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemani perjalanan di Isra Mi'raj oleh malaikat Jibril. Didatangi oleh malaikat Jibril, ya, ajarkan kepada Nabi banyak benda. Dan best friend kepada Nabi Idris adalah bila Israel datang memanggil. Ada berani? Ada berani nak best friend dengan malaikat pencabut nyawa, ibu-ibu? Jadi dia kata tu dia punya best friend dia lah. Jadi malaikat akan, best friend kan maksudnya selalu jumpa lah, ibu-ibu, selalu jumpa. Jadi dia pun ada permintaan. Dia kata boleh tak kalau aku, yelah kita kan together kan, friend. Jadi boleh tak saya nak minta satu permintaan? Saya nak rasa lah macam mana mati. Kata malaikat Israel kata, aku ni cabut nyawa semua dengan perintah Allah. Aku tak boleh cabut tu tanpa kita green light daripada Allah, aku tak boleh. Aku kena tanya. Jadi malaikat Israel pun pergi tanya dekat Allah, boleh tak kalau saya nak cabut ni, sebab apa best friend saya ni nak rasa macam mana mati. Jadi dia pun dah cabut, tapi belum ajal lagi, ibu-ibu. Jadi kembalikan semula lah. Jadi kata malaikat Israel, macam mana? Apa rasa? What's your experience? Sedap tak? Sakitnya, kata Nabi Idris. Itu yang kita tahu tu, sakit dia macam mana, sebab dia dah merasai dan dia cerita balik. Sakitnya macam 700 pisau pedang tu menghiris kita punya badan. Sakitnya macam tu, ibu. Sakit sangat. Sakarat itu bukan suatu perkara yang mudah. Ini tara apa? Tara orang beriman ni. Malaikat dia kalau dia nak cabut daripada nyawa tu daripada orang yang beriman, dia sangat santun, ibu-ibu, hati-hati dia tarik. Tu sebab kita tengok kadang-kadang orang yang baik, ibu-ibu, meninggal kan, dia tarik nafas tu, kita boleh nampak semua sangat, malaikat sabut perlahan-lahan. Tapi kalau daripada orang yang tak beriman, ibu-ibu, dia rentap macam tu. Tu yang tertenganga, ibu-ibu, terbeliak mata, rentap. Allahu Akbar. Ya, kita boleh berusaha untuk kita nak mati macam mana, ibu-ibu. Sekarang ni bila kita baca pasal surah An-Nazi'at, kita baca pasal bagaimana susahnya nak ditarik nyawa tu, kita boleh memilih. Memilih apa? Memilih untuk malas ataupun rajin beribadah, tu je. Memilih untuk beriman atau untuk menjadi kufur. Pilihlah. So kematian kita baik ke buruk, kita hari ni yang pilih. Dan kejayaan sebenar bukan hari ni tak confirm lagi ni. Duduk masjid hari ni tak confirm lagi. Kejayaan sebenar bila seseorang itu dapat husnul khatimah, ni kejayaan sebenar. Penghujungnya, kalau orang lari dekat litar lumba, tunggu lepas dekat tali dulu, penamat tu. Kalau dah lepas penamat dalam keadaan dia juara, tu menanglah tu. Kita tak menang lagi, ibu-ibu. Mujahadah terus, mujahadah, setiap hari mujahadah. Untuk apa? Supaya betul-betul keadaan kita ini, bagaimana kita buat sekarang ini, dapat sampai ke hujung usia kita. Allahu Akbar.
Baik ibu-ibu, lepas dah dia merasai kematian, dia pun tanya. Orang kata dah bagi betis nak peha. Saya dah rasa ni mati. Boleh tak nak pergi tengok neraka tu macam mana? Kan? Sebab biasa kan orang boleh masuk neraka, masuk syurga ni lepas mati. Tak mati tak boleh masuk syurga neraka. Kan saya dah rasa tadi, saya nak pergi tengok. Kejap, pergi minta dulu dengan Allah. Israel kata kena minta dengan Allah dulu. Kan? Pun Allah izinkan dan dia pun pergilah. Tengok neraka. Ui, dahsyat. Kan? Tengok pun ibu-ibu rasa sakit dah. Kita nanti ibu-ibu dekat dalam kubur, alam barzah. Alam barzah dia belum neraka lagi. Dia baru ada tingkap dia tengok neraka. Dia belum kena seksa. Yang seksa kubur tu kenalah. Soalan kalau tak dapat jawab di ni, kalau orang yang apa orang kata tak cukup amalannya dibalas dibanting. Tapi yang neraka tu belum lagi. Azab kubur ada. Azab kubur tu dia dapat waktu kubur. Tapi neraka belum lagi. Yang neraka ni dia ada apa? Neraka ni dia ada macam tingkap ibu-ibu. Dekat kubur tu. Tingkap dia kecil besar macam mana saya tak tahu. Tapi ibu-ibu boleh bayangkan lah kita duduk dekat kapal terbang. Kita duduk tingkap kecil je kan. Dapat tengok luar tu yang berebut tu. Nak duduk sebelah tingkap. Kalau dulu waktu ke sekolah kan sibuk nak duduk belah tingkap sebab apa? Dapat tengok luar kan, tengok pokok, tengok apa. Kita tengok tu kita dah boleh feeling ibu-ibu, betul tak? Bayangkanlah kalau yang ditengok tu ibu-ibu, orang yang dibakar, tengok api yang menyala, tengok orang, tengok bahan bakar dalam neraka ibu-ibu. Rasa tak? Macam kita dah rasa dah. Padahal tak rasa lagi. Na'udzubillah min zalik, itulah keadaan dia. Kalau dibuka dah tingkap itu, maksudnya itulah tempat dia ibu-ibu. Tapi orang yang masuk syurga, dia masuk di ke dalam barzah, dia tak masuk lagi syurga. Dia baru dibuka pintu ataupun tingkap untuk melihat syurga. Tapi tengok pun dah macam tu ibu-ibu rasa terus. Tengok buah dalam syurga. Bila Nabi Idris dibawa masuk ke syurga ibu-ibu, ya Allah, punyalah seronok dia kata. Boleh tak kalau aku tak nak balik? Itulah cerita dia ibu-ibu. Cerita dia katakan Nabi Idris itu di syurga. Tingkat ke berapa? Wallahu ta'ala alam ibu-ibu. Kan? Di mana dia di syurga sekarang? Wallahu ta'ala alam. Tetapi itu ceritanya. Nak percaya boleh, tak nak percaya pun tak apa. Tak ada menjejaskan keimanan. Tapi Allah sebut kat sini, wa rafa'nahu makanan aliyah. Diangkat, Nabi Idris ni diangkat. Dia diangkat ke tempat yang tinggi. Sama ada tempat tinggi itu dari sudut dunia, dari sudut syurga ataupun akhirat, wallahu ta'ala alam. Tapi Al-Quran ni subhanallah Allah bagi bahasanya begitu. Bahasanya tinggi, bombastik ibu-ibu. Kalau kita tengok dari sudut dunia pun, Masya Allah. Ibu-ibu pernah sampai Giza. Piramid. Piramid tu dibina bila? Fir'aun ni sebenarnya sultan tau. Sultan ni maksudnya dia adalah nama gelaran pada setiap sultan yang ada di Mesir. Dinasti yang memerintah Mesir itu nama dia sultan. Nama dia Fir'aun. Jadi tak semestinya Fir'aun yang ni, bukan Fir'aun sebelum tu, bukan Fir'aun Nabi Musa tu, bukan Fir'aun sebelum tu. Juga nama dia Fir'aun. Yang saya percaya ibu-ibu, yang saya rasa lagi berat lah untuk saya rasa, ketamadunan itu dibina waktu zaman Nabi Idris alaihissalam. Beserta Giza tu, maksudnya piramid-piramid Al-Haram, semua dibina sewaktu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ni tempat dia kalau ikutkan betul-betul dia daripada Iraq. Nanti kita akan belajarlah kat belakang, kita akan masuk peta. Dia di mana. Tapi memang ada riwayat dia memang sampai ke Mesir ibu-ibu. Sampai ke Mesir. Dan dia mula membina tamadun sebab dia ni rajin belajar. Idris, nama dia asal daripada perkataan darasa. Nama dia dalam kitab Khunuh, kitab Taurat, kitab Injil, nama dia Khunuh, Nabi Khunuh ataupun Nabi Akhnuh. Okey, kejap lagi kita akan masuk nanti kepada masa Nabi Idris betul-betul, kita ada dia punya kita kata petermindah lah, infografik dia. Okey. Tapi dalam Quran Allah panggil dia Idris, orang yang sama, Nabi yang sama. Sebab dia rajin belajar. Dia rajin menelaah, dia rajin berjalan. Ni orang yang nak belajar dia kena ada benda-benda ni.
rajin menulis, rajin membaca, rajin mendengar, rajin berjalan, insya-Allah dia akan menjadi orang yang ada knowledge, orang yang bertamadun. Tamadun dibina dengan ilmu, ibu-ibu ya. Tamadun dibina dengan ilmu. Astronomi apa semua katanya pada zaman Nabi Idris alaihissalam. Baik, seterusnya sempat kita masuk lagi sifat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sifatnya kita ambil daripada surah Nuh ayat 2. Inni lakum nadhirun mubin. Sesungguhnya aku ini diutus kepadamu sebagai pemberi ingatan dan amaran yang nyata. Nabi Nuh alaihissalam memberikan peringatan kepada kaumnya siang, malam, pagi, petang. Dia ni orang yang tak kenal putus asa. Nabi paling lama lah berdakwah, ibu-ibu. 950 years. Kalau kita bukan tongkat 3 lagi dah. Kita dah bergulung-gulung dah, ibu-ibu. Lama tak lama ibu-ibu berdakwah. Allahu Akbar. Tapi dia putus asa tak? Tak. Terus, innilakum nadhir. Aku akan terus memberi peringatan. Nadhirum mubin. Aku akan terus tak pernah putus asa. Petang, siang, pagi, malam. Terkadang dengan cara yang lembut, terkadang dengan cara yang agak keras. Nabi Nuh dia guna dua-dua cara tu. Dalam tarbiyah ibu-ibu, nak berjaya satu tarbiyah itu dia mesti kena menggabungkan terhib wa targhib. Kita motivasi dan juga kita memberi amaran, memberi peringatan. Dua-dua tu kena ada. Demotivation pun kena ada, motivasi pun kena ada juga. Tarik tali, tarik dengan tolak, tarik tolak. Itu dalam pentarbiahan. Baik. Jadi itu cara dia. Kadang-kadang dia ajak pujuk, marilah. Bagus ni, kalau buat ni bagus. Dia bagi motivasi. Tapi kadang-kadang korang hati-hati. Kalau korang buat ni Allah murka. Kadang-kadang Nabi Nuh dia guna pendekatan yang agak keras. Segalanya dilakukan agar kaumnya kembali kepada agama Allah. Dia sangat-sangat macam mana kita kata dia sangat-sangat, yalah, bayangkan ibu-ibu masa zaman Nabi Nuh alaihissalam itu adalah jenayah penyembahan berhala yang pertama. Sebelum tu orang tak buat lah benda-benda pelik sembah berhala, tak pernah orang buat. Tapi bila kaum Nabi Nuh sembah berhala, dia benda yang sangat-sangat orang kata buang tebiat. Kalau zaman sekarang kita sebut macam itulah, buang tebiat. Tak pernah dibuatnya orang sembah berhala ni. Tapi kaum Nabi Nuh sembah berhala. Jadi dia sangat rasa saya kena ingatkan mereka untuk kembali kepada menyembah Allah. Tu yang Allah bagi banjir besar tu. Kerana apa? Allah nak bersihkan muka bumi ini daripada berhala, daripada sesuatu yang mensyirikkan Allah. Malahan ada kaum yang melakukan permusuhan terhadap Nabi Nuh dan menyeksa pengikut yang beriman dengan Nabi Nuh. Bukan lagi mereka tak terima, ibu-ibu. Bayangkanlah kalau 950 tahun, ibu-ibu, 83 orang je masuk Islam. 83 orang, alahai. Tak sampai bilangan hari dalam setahun. Baru beberapa bulan, sebulan lebih, ibu-ibu. Itu je yang boleh masuk Islam, yang ikut Nabi Nuh alaihissalam. Malahan mereka membalas dengan apa? Dengan penyiksaan, menganjing, mentertawakan. Ini kaum Nabi Nuh alaihissalam, tapi Nabi Nuh tetap juga sabat dengan apa yang dia lakukan, iaitu kerja dia memberi peringatan kepada kaumnya. Seterusnya sifat Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud ada dua. Satu, seorang penasihat yang amanah. Dia sentiasa memberikan nasihat kepada kaum dia. Yang kedua, dia seorang rasul yang amanah. Macam mana nak tahu rasul? Dia ada kaum. Kalau yang tak ada kaum itu, dia tak adalah, dia nabi sahaja. Kalau dia tidak ada orang yang perlu disampaikan wahyu, itu nabi. Macam Nabi Khidir.
Nabi Khidir dia tak payah sampaikan, dia dapat semua untuk diri dia. Iaitu adalah Nabi. Tapi kalau ada kaum, ada cerita pasal kaum, dia Rasul. Ayat mana? Ayat surah Al-A'raf ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan, pemberi nasihat yang amanah bagi kamu. Nabi Hud alaihi salam mengingatkan kaumnya bahawa baginda sentiasa menasihati kaumnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sembahan berhala yang tidak memberikan manfaat dan sebarang mudarat. Di mana kepada kaumnya agar menerima, diminta kepada kaumnya agar menerima nasihat baginda kerana baginda jujur dengan apa yang dinasihatkannya. Baginda tidak menipu, tidak menambah, tidak mengurang dan hanya menyampaikan seperti yang diarahkan. Baik. Nabi Hud alaihi salam, kaum dia sama penyakit dengan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Iaitu apa? Sembah berhala. Bila dah datang taufan ibu-ibu, banjir besar tu, insaflah sekejap. Kan? Insaf sekejap. Sebab apa? Dah nampak dah murka Allah depan mata. Bila dah bertukar generasi, buat balik perangai dulu. Kan? Kita ni, Allah ni kita tak nampak, kita nak cari yang nampak. Jadi diukir-ukir lagi lah ibu-ibu. Ya? Sedangkan Allah dah bagi nikmat yang sangat banyak kepada kaum Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud sentiasa memberikan peringatan. Ya, tak pernah jemu. Ya, dia bagi tahu yang aku bagi nasihat ni bukan kerana nak duit. Aku bagi nasihat ni bukan kerana nak kamu semua sanjung aku. Aku bagi nasihat ini sebab apa? Allah suruh aku bagi nasihat. Amin. Iaitu seorang yang jujur, yang amanah. Nombor 2, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini seorang rasul yang amanah yang diutuskan kepadamu. Yalah, dia tu penduduk asal ibu-ibu. Nabi Hud ni, dia kata di dalam istilah kita panggil orang kampung. Dia memang macam tu ibu-ibu. Dia kalau ahli keluarga, dia nak nasihatkan ahli keluarga, senang tak? Susah sikit. Susah sikit lah. Saya ingatlah Ustaz Samsul Debat dia pernah cerita. Bila ada reunion keluarga dia, ya, adalah buatlah solat jemaah, buat sesi tazkirah, buat aktiviti lah kan dalam hari keluarga tu. Kalau kita, Ustaz Samsul Debat lah bagi ceramah, betul tak? Sedap sikit nak dengar kan? Dia kata tak adanya, dia kata. Mana boleh ahli keluarga bagi tazkirah dekat ahli keluarga. Dia orang semua bukan nak dengar aku cakap. Sebab apa? Orang luar mungkin boleh dengar. Contoh saya lah kan. Saya ni orang Pontian. Saya nak bagi ceramah ke Pontian. Allah, Nurul tu, dia orang kenal saya Nurul. Memang panggil saya Nurul. Nurul tu yang nak bagi ceramah kan. Alah, payahlah. Dia kenal saya ibu-ibu, dia tak akan nak ni. Dia beria jemput ustazah lain daripada KL untuk datang ke Johor ibu-ibu. Kalau daripada orang setempat tak ada ni. Cerita dia begitu ibu-ibu. Nabi Hud ni dia adalah orang penduduk asal kampung itu. Kampung dia apa nama dia? Nabi Hud apa dia punya tempat dia? Lembah Al-Ahqaf di Yaman. Al-Ahqaf kan nama Al-Quran, nama surah Al-Ahqaf. Dia memang orang situ membesar bersama, kan? Hidup bersama. Tiba-tiba satu masa Nabi Hud kata, aku ni rasul kamu. Dia orang pandang atas bawah. Kau dah kenapa Hud? Kau dah kenapa? Kau dengan kita orang ni sama-sama membesar daripada kecil. Makan pun benda yang sama. Tiba-tiba kau nak kata kau rasul. Dia sangat mencabar untuk mereka mendengar nasihat daripada Nabi Hud alaihi salam. Sangat mencabar. Jadi dia rasa dia adalah orang biasa kan. Lepas tu apa dapat tiba-tiba kau jadi istimewa ni nak nasihat kami, nak menjadikan, yalah rasul ni ibu maksudnya ketua. Rasul ni maksudnya ketua agama, menjadi rujukan. Nak mengangkat dia pula cakap dia rasul. Inni lakum rasulun amin. Aku mengisytiharkan kepada kalian, akulah rasul yang amanah itu.
Bahkan baginda adalah seorang Nabi yang menyampaikan risalah Tuhan. Sangat mencabar untuk dia bagi tahu. Tapi itulah cabaran yang dihadapi oleh para Nabi dan Rasul. Bukan mudah untuk menyampaikan risalah Allah. Kita hari ini ibu-ibu, kalau kita rasa senang nak sampaikan agama Allah ni, dia ada something wrong lah dalam apa yang kita sampaikan tu. Ada something wrong. Tapi kalau kita susah, boleh tarik nafas lega. Alhamdulillah. Kalau rasa susah nak sampaikan dakwah, kita rasa Alhamdulillah. Maksudnya, aku sampaikan tu, benda betul lah tu. Kalau rasa senang je nak sampaikan dakwah, kan? Dibentang kapet merah, kan? Dipuji, dijulang, dia ada something wrong. Saya pernah dengar seorang penceramah yang dia kata seronok lah jadi pendakwah ni. Sebab apa? Orang semua kenal. Bila orang kenal, kan, naik Grab percuma. Nak makan, sebab semua orang kenal dia, kan. Tak apa Ustaz, dah ada orang bayar dah. Kan? Memanglah adalah dia punya kelebihan tu ada. Tapi saya daripada dia punya cerita tu, saya kata, oh ya ke? Senang kan? Saya dengar cerita dia tu macam semua elok saja. Saya rasa ni something wrong ni. Saya rasa ni something wrong. Tapi memang something wrong, ibu-ibu. Memang betul something wrong. Kadang-kadang mereka ini dia mungkin ada agenda yang lain lah, agenda yang lebih besar daripada agenda dakwah tu. Dia kalau agenda dakwah tu jadi lebih besar, dia mesti sama macam mana Nabi dan Rasul, 25 Nabi dan Rasul. Dia orang alami senang ke susah? Mesti ada susah. Senang ada senangnya. Tapi susah itu mesti ada di dalam perjuangan ini. So kalau ada susah, Alhamdulillah. Contoh kan, ada yang mengata kan, ustazah tu ni. Alhamdulillah. Ada yang tak suka. Maksudnya, okey. Kalau semua suka, something wrong. Sama ada kita ni, kita tak sampaikan apa yang betul, ataupun kita ni ada something yang lain lah. Ada benda-benda lain. So untuk saya sendiri, untuk kita sendiri sebagai orang yang nak sampaikan kebenaran. Kadang-kadang dalam ahli keluarga kita, betul tak? Nak suruh anak-anak solat, senang tak ibu-ibu? Allahu Akbar. Ada yang kadang-kadang hantar kalau doa solat hajat tu mestilah ada terselit tu kan, minta tolong doakan anak saya jadi orang yang menunaikan solat. Susah ibu-ibu, susah. Tapi kalau semua senang aja, something wrong lah tu kan. Kalau susah, Alhamdulillah. Memang susah lah. Nak suruh budak solat memang susah. Kadang-kadang bapak budak pun susah. Betul tak? Yang dah jadi ayah, anak-anak kita tu kadang dah jadi ayah. Ya Allah Tuhanku, tak lepas lagi bab-bab ni kan. So terus nasihat. Susah tak apa. Baik, Nabi Saleh alaihi salam yang terakhir, seorang Nabi dan Rasul yang amanah. Satu je. Sama macam Nabi Hud alaihi salam, inni lakum rasulun amin, yang ini ditujukan kepada Nabi Saleh alaihi salam. Walaupun Nabi Saleh ialah penduduk asal kaum Thamud, sama macam Nabi Hud tadi penduduk asal, Nabi Saleh pun penduduk asal. Ini tidak bermakna baginda adalah orang yang biasa yang memberikan nasihat. Bahkan baginda adalah seorang yang bersifat amanah, yang sedang menyampaikan risalah Tuhan. Seorang Rasul yang lembut bicaranya dengan kaumnya. Nabi Saleh ni ibu-ibu, ya Allah, dia ni jenis tak sampai hati ibu-ibu. Nabi Saleh ni jenis lembut. Allahu Akbar. Tu yang bila kaum dia kata, Saleh, kalau kau nak kita ikut beriman pada Tuhan kau bawalah bukti. Nabi Saleh buat apa? Nabi Saleh pergi solat ibu-ibu, minta solat hajat pada Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, kaum aku ni dia nak beriman tapi dia nak tengok bukti dulu. Tu yang Allah keluarkan daripada batu besar tu unta. Dipanggil naqatullah. Naqah, unta betina. Dia sebab apa? Dia jenis baik. Jenis tak sampai hati. Dia orang ni baik, macam tu. Nabi Saleh seorang yang baik. Dia punya bicara dakwah dia santun, penuh hikmah, dengan pendekatan yang baik. Sesuailah namanya Saleh ibu-ibu. Sesuailah namanya baik ibu-ibu. Namun Nabi Saleh terus sabar dalam menyampaikan risalah Tuhan.
menghadapi kaum yang banyak dia punya cengkadak. Cengkadak lah kan, bukan cengkodok boleh makan. Cengkadak ni menyakitkan hati ibu-ibu. Ada dia punya alasan-alasan dia. Dia punya ketidaktelusan itu memang nampak sangat. Tapi Nabi Soleh, ya Allah, dia okey dia. Nabi Soleh dia tidak pernah berputus asa dalam menjalankan kerja amanah dakwah yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. InsyaAllah kita sambung muka surat 34 pada kelas seterusnya. Ada soalan ibu-ibu? Sila kalau ada. Okey, sila. Nabi yang akan dipenggal kepala, betul. Itu dia apabila kita cerita pasal kematian nabi-nabi ni, dia kadang-kadang datang dalam keadaan yang banyak riwayat. Dalam banyak riwayat. Tapi betul Nabi Yahya kalau ikut cerita dia seorang nabi yang dibunuh dalam keadaan dia tak sempat kahwin, dia masih bujang lagi, dan dia memang orang yang dimusuhi oleh Bani Israel. Bani Israel memang suka cari perangai dengan dia punya nabi-nabi mereka. Jadi saya tak tahu bagaimana nak sinkronaskan dua itu. Tapi yang lagi satu tu saya ambil daripada Syekh saya, nama dia Syekh Hisham Kamil, sebab dia kata nama dia itu Yahya. Mungkin wallahu taala alam kan, kita tak tahu, macam Nabi Isa kan Allah tukar dia jadi orang lain. Boleh jadi begitu. Tapi wallahu taala alam, kerana nama nabi itu masih hidup. Nama dia tu Yahya, dikatakan dia masih hidup, ataupun yang dibunuh adalah orang lain, tapi dikatakan itu adalah penghujung kehidupan Nabi Yahya, memang dibunuh oleh kaum dia, oleh Bani Israel. Betul? Ya, akhirnya nanti dia meninggal dunia, betul. Semua akan meninggal dunia. Maksudnya dia akan meninggal dunia dengan, katalah kalau dia masih hidup, contoh kata Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini, bila kiamat dia akan meninggal sekali lah. Bila kiamat maksudnya dia hidup, yang selama mana kita hidup ni dia hidup. Dan dia akan meninggal apabila berlaku kiamat, baru dia meninggal. Dia angkat. Tidak. Dia terus hidup di langit lah, sebab dia dah pernah mengalami kematian. Maksudnya dia pernah mati. Wallahu ta'ala alam, itu saya tak pasti adakah dia akan mati. Tapi biasa kalau dia dah melalui kematian, bila dah sampai ke syurga, dia dah tak mati lagi dah. Apa dia nak mati? Mati tu adalah dekat bumi je. Mati ada dekat sini je, dekat bumi. Ya. Cuma Nabi Idris kata kalau dia di atas, dia tak turun balik lah. Yang turun hanyalah Nabi Isa sahaja. Nabi Idris tak turun balik dah. So dia akan terus ke sana sampai melalui perjalanan dunia ni lah. Okey, insya-Allah. Terima kasih. Ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada, terima kasih ibu-ibu. Boleh ke saya nak minta kalau ibu-ibu nak bau kita, yang ni pun sama macam minggu lepas kita bawa mausuf kan, yang ni untuk healing ibu-ibu, untuk healing, dan ada